Sebab itu apabila kita ahli sunnah wal jamaah, dia tidak bersetuju dengan pandangan Syiah sebagai contoh dalam bab mengkritik sahabat. Sebab kena ingat kenapa kita tak setuju, kenapa kita marah kalau orang kritik sahabat. Bukan kritik Nabi, kritik sahabat. Kerana yang jaga Quran, sahabat Nabi. Yang simpan mushaf Quran, sahabat Nabi. Yang hafal hadis Nabi, sahabat Nabi. Yang faham perasaan Nabi, sahabat Nabi. Kalau Nabi gagal didik sahabat, bermaksud Nabi gagal. Kalau kita kata sahabat Nabi pembohong, bermaksud kita kena jaga-jaga. Boleh jadi hadis yang kita mengaji hari ini ada benda yang tak betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan Fadil dan pengerusi majlis, seterusnya difdi kehormat daripada Masjid Negara, Datuk Datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasih pagi-pagi hari luang waktu datang. Semoga Allah memberikan kebaikan di atas apa yang kita lakukan, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan rahmat dan kasih sayangnya serta taufiknya Allah pilih kita dalam beribu-ribu orang untuk datang dalam majlis yang baik yang telah dilalui oleh orang-orang yang baik. Dalam agama ni dia ada benda yang disuruh untuk tiru. Aminu kama amanan nas. Walladhi, ataupun dalam sebahagian ayat, walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Kamu ni meniru orang-orang beriman. Tiru ya. Ikut sahaja. Dalam bab akhirat, bab amalan, Nabi sebut khairul qurun qarni. Sebaik-baik kurunku. Kita nak lawan generasi awal dalam bab agama ni susah. Dalam bab dunia, Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum. Sebahagian riwayat antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan dunia kamu. Kamu nak pergi haji, nak naik kereta ke, nak naik kapal terbang ke, kapal laut ke, kamu lebih tahu. Wa adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Kamu naik unta ke, kamu jalan kaki, itu kebijaksanaan kamu. Tapi khudhu anni manasikakum, cara nak buat haji ikut kami, ikut aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terpulanglah, tak suruh pun kita kena ikut Nabi pergi haji naik unta, tak. Tapi bab agama senang. Senang sebab bukan senang tu bermaksud senang kita nak amalkan. Senang sebab kita ada petunjuk. Tirulah orang-orang yang baik-baik. Tiru ya, tiru. Tiru sahabat Nabi radhiyallahu an. Wanita-wanita, tirulah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. So saya tengok ramai muslimat ni. Isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai rupa parasnya, pelbagai karakternya. Khadijah perangai lain, Juwairiyah perangainya lain, statusnya lain, Safiyah binti Huyai caranya lain, Hafsah pula caranya lain, Aisyah pula cara lain. Beza-beza.
Kita tengok kita ni yang mana satu? Kita ni Aisyah ke? Kita ni Ummu Salamah ke? Kita ni duduk kat rumah macam Zainab binti Jahsy ke? Kalau Nabi SAW dia memuji Khadijah, aku ini diberikan rezeki untuk mencintai Khadijah dan cinta Khadijah kepadaku. Dan Nabi menyebut, bila aku pulang ke rumah, segala masalah aku boleh lupa sebab tengok Khadijah. Balik-balik rumah tengok muka Khadijah, hilang stres. Jadi kita pun tengoklah, kita Khadijah ke kita Aisyah? Kita Safiyah kan? Kalau balik-balik rumah suami, kita buka pintu, kita tunjuk muka kita. Suami hilang masalah ke tambah masalah? Kalau tambah masalah, aku bukan Khadijah lah. Hafsah kan? Tak bukan kata isteri Nabi lain tak betul, tak baik. Tapi itulah tiru-tiru. Jadi hari ini insya-Allah satu tajuk yang tuan-tuan sendiri mungkin orang pakat duk ceritalah baru-baru ni tajuk ini. Saya pun dapat tajuk daripada Masjid Negara. Dia pilih tajuk ni. Saya pun tak pasti kenapa dia pilih tajuk ni. Tapi sebenarnya bagus tajuk ini kalau kita bincang secara ilmiah. Okey? Kalau kita bincang secara politik panjang-panjang macam-macam cerita sebab dia ada isu tentang pembentangan dekat parlimen, Dewan Rakyat. Tapi kalau kita tengok balik istilah-istilah ini, sebab dalam bab menceritakan tentang golongan yang kita nak tiru ini, kita kena cakap tepat cerita tentang dia. Takut kita kata dia begini, rupanya dia tak macam ni. Nabi SAW, la taj'alu du'a Rasul ba'dukum ka du'a ba'dukum ba'da. Jangan panggil Nabi Muhammad macam panggil member-member kamu ataupun panggilan yang tak sesuai. Sebagai contoh dalam dalil Al-Quran. Tak boleh panggil bukan setakat Nabi Muhammad, bahkan sahabat Nabi. Sahabat Nabi pun tak boleh kata yang bukan-bukan. Ada sebab. Sebab itu apabila kita ahli sunnah wal jamaah, dia tidak bersetuju dengan pandangan Syiah sebagai contoh, dalam bab mengkritik sahabat. Sebab kena ingat kenapa kita tak setuju, kenapa kita marah kalau orang kritik sahabat. Bukan kritik Nabi, kritik sahabat. Kerana yang jaga Quran, sahabat Nabi. Yang simpan mushaf Quran, sahabat Nabi. Yang hafal hadis Nabi, sahabat Nabi. Yang faham perasaan Nabi, sahabat Nabi. Kalau Nabi gagal didik sahabat, bermaksud Nabi gagal. Kalau kita kata sahabat Nabi pembohong, bermaksud kita kena jaga-jaga. Boleh jadi hadis yang kita mengaji hari ini ada benda yang tak betul. Kalau kita kata isteri Nabi ada masalah, contoh, sebahagian ada orang meletakkan nama Aisyah dengan nama yang buruk. Dia cerita Aisyah, dia cerita buruk kat Aisyah. Macam-macam cerita pasal Aisyah. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha ni, bila kita tengok, kita orang ahli sunnah wal jamaah pegang dengan bahawa Aisyah itu ummahatul mukminin, betul? Tiba-tiba ibu mungkin dekat sini kuliah tiap-tiap bulan ke tiap-tiap minggu, tiap bulan tiap minggu. Tiap minggu kan? Mesti pernah dengar orang sebut Aisyah pun perkataan yang tak berapa baik. Pernah dengar kan? Ada yang sebut, saya nak sebut pun tak tergamak, nak sebut pun tak tergamak. Tapi kenapa kita kena jaga dia? Kalau kita kritik dia, ada masalah. Aisyah hafal hadis lebih kurang beribu hadis Aisyah hafal. Hafsah, kita kata Hafsah anak Umar ada masalah, jaga. Hafsah yang simpan mushaf Quran. Kalau kita kata dia kaki kelentong, boleh jadi Quran yang kita baca tak betul. Sebab itu dia ada sebab yang kita bincang topik ini. Nak kritik satu kelompok yang disebut dalam Quran antara generasi yang terbaik, iaitu generasi sahabat Nabi. Kalau Imam Malik dalam mazhabnya menyebut siapa yang menghina sahabat Nabi, maka zaman dia diminta untuk dihukum bunuh, hukum pancung dulu. Tapi cuma kita ni kena tengok juga. Sekali saya akan hurai. Dia tak semudah itu untuk kata engkau hina sahabat Nabi. Tak semudah itu. Dia tak semudah itu engkau hina Nabi Muhammad. Tak semudah itu. Kita kena tahu dulu. Takut kita silap. Jadi kita hari ni kita tengok tajuk dia Muhajirin bukan pelarian. Dia bagi jawapan yang siap-siap dah tajuk ni. Jawapan siap-siap dah. Muhajirin bukan pelarian. Tapi saya akan kupas. Ada tak pandangan yang kata pelarian juga, Muhajirin itu sebahagian daripada pelarian? Ada tak? Pelarian ke tak pelarian kak? Muhajirin ni pelarian ke tak pelarian?
Saya nak tengok sikit kebanyakan sini datang sini dah tahu kata tak ke ataupun rasa macam dia. Tak, bukan pelarian lah. Dia tak lari lah. Tak lari. Jadi kita nak tahu apa hujah kita kata tak lari. Okey? Baik, saya tengok satu-satu. Semalam saya cuba semak Bidayah wa Nihayah Ibn Kathir. Kemudian kita tengok kitab-kitab sejarah. Kitab sejarah ni tuan-tuan, dia tak sama dengan kitab hadis. Ahli sejarah tak sama dengan kitab hadis. Dia punya kedudukan memilih ayat pun tak sama. Cerita pun kadang tak sama, disiplin pun tak sama. Apa yang hadis dhaif, apa yang perbincangan berkenaan dengan hadis, ada statusnya dhaif, maudhu' dan sebagainya, tak sama dengan disiplin sejarah. Kadang-kadang sejarah ini dia datangkan dengan kitab yang ada autoriti. Contohnya Tarikh Tabari, autoriti. Sirah Ibn Hisham, tetapi mereka tak sebut taraf ataupun status cerita ini. Dia datangkan cerita, dia kena ikut dia punya kronologi. Daripada mana ke mana ke mana ke mana ke mana. Hadis bila kita baca, kadang-kadang dia tak ikut. Sekejap skip ke sini, sekejap cerita sini, sekejap cerita sini. Kita pun tak boleh ikut dia punya cerita. Tapi sejarah, nak bagi cantik, dia kena ada dia punya penceritaan dia. Start daripada awal sampai penghujung. Sebab itu kita tengok hadis tak sama dengan cerita sejarah. Baik, kita kena tahu dulu apa definisi hijrah. Maksud perkataan hijrah. Kenapa keluar daripada Mekah, pergi ke Madinah, tak dinamakan pelarian? Kita tengok dulu maksud definisi pelarian. Ada orang PBB tak kat sini? Tengok sikit muka. Semua pakai mask. Tak ada orang PBB ya? Okey, kita bacalah. Sebab tuan-tuan, kita kena ingat, fiqh ini berbeza-beza. Fiqh ini berkembang. Daripada dulu zaman Imam Mawardi dikarang kitab Ahkam Sultaniyah. Karang kitab berbincang tentang kafir harbi, kafir zimmi, kafir yang lawan orang Islam, kafir yang tak lawan orang Islam, kafir yang duduk ahli zimmah yang duduk dalam negara orang Islam. Tapi hari ini dah berbeza dah pandangan fiqh. Ada sebahagian tak bincang dah kafir harbi, kafir zimmi. Sebahagian bincang dalam bab fiqh muwatanah, fiqh kewarga negara. Mereka ini bukan kata orang bukan Islam duduk dalam negara Islam, tetapi mereka ini ada perbincangan warga negara. Ada perbincangan tertakluk di bawah Convention PBB. Benda-benda ini peraturan dunia. Jadi dia fiqh berbeza. Beza. Dulu boleh pergi langkah sebarang, naik kapal pergi Habsyah. Naik perahu pergi Habsyah. Ada sahabat Nabi yang dalam sebahagian riwayat, dalam perjalanan angin kuat, ombak kuat, dia bawa perahu tu sampai ke Habsyah. Ada, tak jadi sampai ke Mekah, Madinah. Ada sebahagian orang dia boleh pergi ke Syam, tak ada immigration. Kita nak pergi Syam hari ni tak boleh. Kita masuk Baitul Maqdis dulu. Mungkin ada yang pernah masuk Baitul Maqdis, betul? Ada yang masuk Baitul Maqdis, masuk ke Jordan. Nah, ikut pasport tak boleh lah. Pasport Israel tak boleh. Tapi boleh masuk tak? Masuk ke Jordan. Okey. Hari ni boleh masuk tak? Kalau ikut peraturan yang betul. Malaysia tak boleh masuk. Contoh. Semua negara ada peraturan dia. Selepas jatuhnya Khilafah Uthmaniyah. Bila jatuh Khilafah Uthmaniyah? Bila jatuh Khilafah Uthmaniyah? 19 baru lagi ni. 1924. Okey. Dulu sistem Islam bermula daripada zaman nubuwah Nabi Muhammad. Habis zaman nubuwah, zaman khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sebahagian riwayat hadis Nabi kata khilafah 30 sanah. Khilafah ini 30 tahun. Nabi bagi syarat. Dan Nabi tak cakap siapa dia akan jadi khalifah. Kalau Nabi cakap lepas ini Abu Bakar, lepas Abu Bakar Umar, lepas Umar Osman, tak ada dah bergaduh. Syiah kata Ali dulu, tak ada dah. Tapi Nabi tak bagi tahu. Nabi biarkan mereka ini berijtihad. Sebab ini dalam bab siasah, bab politik. Sebab itu bila kita baca cerita, tuan-tuan, kadang-kadang ada orang faham sejarah, dia tengok benda tu buruk. Ada orang faham sejarah, dia tengok benda ni okey je. Ada orang sebut pelarian, nampak perkataan pelarian macam buruk. Ada sebahagian orang melihat perkataan pelarian okey je.
Ini kita akan bincang. Ada sebagian orang kata, apa masalah perkataan pelarian? Ada sebagian orang, Nabi tak boleh disebut dengan perkataan pelarian. Sebab itu ada perkataan hijrah. Ada beza. Okey, kita cerita tentang maksud perkataan pelarian ni. Baik. Mana tadi PBB sebut tadi? Orang PBB mana? Dia ada di bawah UNHCR. Betul? Perkara 1.1.A.2 saya pun tak kerti nak baca ni. Convention PBB. Okey. Status pelarian 1951. Ini sebab peraturan yang ada seluruh dunia. Okey. Apa kata dia? Bahasa orang putih Saya cari terjemahan dia. Tindakan melarikan diri akibat ketakutan akan ditindas disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Okey. Yang nama pelarian ni, dia melarikan diri akibat ketakutan. Tak takut dia tak lari, dia duduk kat negara dia. Disebabkan oleh sebab-sebab tertentu sehingga mereka sanggup berada di luar negara, meninggalkan di luar negara kewarganegaraannya. Contohnya dia duduk negara Bangladesh. Warga negara Bangladesh sanggup keluar daripada negaranya serta tidak rela untuk pulang kembali. Okey, dia keluar daripada negaranya, dia ada kerakyatan sah dekat negara tersebut. Dia keluar, dia nak pergi negara orang lain. Okey, baik. Itu maksud pelarian. Jadi kita nak tengok sama tak dengan perkataan maksud perkataan hijrah yang kita dah belajar. Hari ni kita pun tak ceritalah hijrah Nabi daripada rumah macam mana, hijrah Nabi dengan Abu Bakar macam mana. Cuma kita nak tahu apa maksud hijrah itu yang sebenar. Sebab dia bahasa Arab, vocabulary paling banyak dalam dunia. Wa kadzalika ja'alna Qur'anan Arabiyya. Allah pilih bahasa Arab untuk explain berkenaan dengan agama. Jadi tuan-tuan bila baca bahasa Arab, dia tak sama macam bahasa lain. Bahasa Arab 12 kali ganda lebih banyak daripada bahasa Inggeris. Bahasa paling banyak nombor 2 dalam dunia English. Bahasa Arab paling banyak dalam dunia vocabulary dia. Tahu vocabulary? Bahasa tu contohlah kurma. Kurma kering bahasa Arab kata apa? Kurma kering bahasa Arab kata apa? Tamar. Kurma basah? Rutab. Saya teringat kurma sebab pagi tadi kan makan sok kan. Kurma kering panggil tamar. Kurma basah rutab. Itu tak kira ada satu istilah lagi, balah bahasa Arab. Bahasa Melayu kurma kering panggil apa? Kurma. Kurma basah? Kurma juga. Itu tak kira kurma ayam. Okey, matahari terbit sedikit bahasa Arab panggil apa? Okey, matahari terbit. Syuruk, isyraq. Ada terbit, terbit. Matahari terbit banyak sikit. Nampak clear, tadi sikit ya. Ni nampak clear. Duha, tu yang bahasa kitab Jawi dulu kata sepenggalah tu. Nampak matahari duha. Matahari pacak atas kepala. Orang utara dia panggil rembang. Vocabulary banyak juga orang Kedah ni. Atas kepala. Dia nak gelincir, bahasa Arab panggil apa? Zawal. Dia nak terbenam panggil apa? Ghurub. Kalau bahasa Melayu, matahari terbit sikit panggil apa? Matahari terbit sikit lah. Macam nak sebut manusia ni dalam bahasa Arab insan, bashar, ins, bani Adam, banyak vocabulary dia. Sembelih, kita kata sembelih baru-baru ni raya Korban ada nama adha, udhiyah, Aidil Adha, udhiyah, ada yauman nahar, ada beza. Sembelih dekat hujung orang lelaki dia sembelih kan, kita sembelih kita ambil telinga lembu tu lebih kurang satu tapak tangan lah daripada telinga. Ni dekat dengan kita punya, dengan tengkok ni, dengan dagu kita ini kita sembelih lembu, betul? Tapi kalau unta kita sembelih kat mana? Dekat tengkok dia ke? Dekat dengan kepala dia ke? Dekat belah bawah? Ajah pernah sembelih unta? Ajah pernah sembelih unta? Tengok unta kena sembelih, dia sembelih kat mana? Dekat belah bawah kan?
Dia kan belah atas. Ada beza, sembelih belah atas panggil adha, udhiyah. Sembelih belah bawah dia panggil nahrun. Fasalli li rabbika wanhar. Ada beza. Sebab vocabulary bahasa Arab sangat hebat. Sebab itu ada ulama bincang tentang bahasa Arab. Dimasukkan dalam bab dipanggil istiqaqal kabir. Daripada perkataan hijrah, hajara, boleh tukar kepada jahara, boleh pergi kepada haraja, boleh pergi kepada jaraha. Semuanya boleh dikait-kaitkan. Daripada perkataan contoh qalbun. Qalbun tu hati. Kalau kalbun tu apa dia? Anjing ah. Engkau lah buah apa? Jantung kalbuku. Engkau lah buah jantung anjingku. Kalbun tu anjing. Kalau qalbun, ya muqallibal qulub. Qalbun boleh jadi laqabun, sesuatu yang seronok untuk kita dipanggil dengan gelaran itu. Itu dipanggil laqab. Abu Hurairah Abu Hafs, Nabi Muhammad Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Abu Hafsin, Umar, bapa kepada Hafsah. Abu Hurairah, bapa kepada kucing. Dia ada anak kucing dia suka berlaku kucing. Gelaran yang orang seronok. Orang tu seronok, orang panggil dia berlaku kucing banyak kat rumah. Orang panggil dia Abu Hurairah. Okey lah, kalau dia seronok. Kalau dia tak suka, tak boleh lah. Saya tak suka panggil saya bapa kucing. Tak boleh. Nabi panggil sebab dia suka. Kalau orang tu bela ayam kat rumah, nak panggil bapa ayam. Dia tak suka lah kan. Jadi apa yang orang suka? Qalbun, tukar sikit. Laqabun, jadi panggilan yang disukai. Ataupun satu lagi dalam bahasa Arab dipanggil qabila. Tukar sikit. Qabila seronok untuk istiqbal, untuk berjumpa. Jadi perkataan mesti kalau dia kono sini, kadang-kadang ulama kata boleh jadi dia ada hubung kait. Ini special bahasa Arab. Subhanallah. Allah pilih bahasa Arab. Jadi dalam perkataan hajara. Hajara ni apa dia maksud dia? Hijrah. Dah sebulan dah hijrah kan? Mak hijrah. Sebulan apa? Baru beberapa hari no? Apa dia hijrah? Kak. Bagilah. Tak betul pun tak apa. Betul lagi bagus. Hijrah. Apa maksud hijrah? Dekat kalau kuliah maghrib, orang perempuan belakang dia nak jawab tapi tak boleh. Dia geram lah, ya Allah. Ni ustaz tanya dia jawab mana? Ustaz, kami nak jawab ni, tapi kami ni bukan tak mau jawab. Orang lelaki dia memang dia tahu tapi tak mau jawab. Hajara, apa maksud dia? Pindah. Okay, satu. Sebahagian ulama Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan at-tarku, meninggalkan, pun ada maksud dia juga. Baik. Takbir saya tunjuk. Okey kita ada takbiratul Allahu Akbar. Daripada berdiri nak ke rukuk ada takbir tak? Daripada berdiri nak turun rukuk ada takbir tak? Ada. Okey. Itu dipanggil takbir intiqal. Apa maksud intiqal? Perpindahan rukun. Kenapa Nabi tak guna istilah intiqal sebagai pindah? Ada sebab. Sebab tu hijrah ni ada wording yang special. Intiqal, pindah. Ana yantaqilu, aku pindah. Sepatutnya begitu. Tapi Nabi Mekah ke Madinah, Nabi tak kata intiqal. Nabi kata hijrah. Ada sebab. Baik, sebahagian ulama meletakkan perkataan haraja. Dia kata maksudnya daripada satu peristiwa yang sangat kencang. Kemudian ada sebahagian menyebut jahara, satu suara yang kuat. Imam baca jahar, imam baca sir. Sir perlahan, jahar kuat. Ada sebahagian kata pula jaraha, tanah yang godol, gersang, tak ada apa-apa. Jadi nak bagi isyarat, sebahagian ulama mengatakan hajara ini adalah satu situasi yang mana sangat panas, tak selesa, memerlukan untuk pindah ke tempat yang lebih sejuk, lebih selesa.
Okey? Memerlukan kita ini beralih tempat. Memerlukan kita meninggalkan keadaan sebelumnya. Itu maksud asas bagi perkataan hijrah. Selain daripada atarku meninggalkan. Tapi maksud yang lebih panjang, pindah daripada negara Islam, negara kafir, negara kufar kepada negara Islam. Pindah daripada jauh daripada Allah kepada dekat dengan Allah. Itu maksud sebenar hijrah. Jadi bila kita faham ayat-ayat berkenaan dengan hijrah dalam Quran, tuan-tuan jangan main-main dengan peristiwa hijrah. Kalau tidak, tak dipilih sebagai kalender Islam. Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Tak ada mana-mana kitab yang sebut 1 tahun ada 12 bulan. Quran dia berani cakap setahun 12 bulan. Ini Quran. Dia kata setahun 12 bulan. Faliqul isbah wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamar. Dia kata matahari dan bulan cara untuk menentukan kalender. Sebab itu saya tak setuju bila orang sebut kalender Januari, Februari, kalender Kapiah. Orang kita ada, orang Kedah dia kata Kapiah orang utara. Oh, kalender Kapiah. Kalender orang putih okey lagi lah. Kapiah tu kita kuat sangat dia punya kasar tu. Sebab dalam Quran kata kami jadikan matahari dan bulan sebagai untuk kamu melihat macam mana perubahan waktu. Memberi isyarat seolah-olah macam kalender Syamsiah ini diguna pakai. Tapi dalam kalender Islam dia guna matahari ke bulan? Matahari ke bulan? Bulan. Kita ikut bulan. Orang perempuan haid ikut bulan Islam ke bulan Islam, kalender Islam. Orang perempuan iddah ikut bulan Islam ke bulan Syamsiah? Bulan Islam. Bulan yang bulan. Bulan pun banyak perkataan bulan. Bulan yang bulan. Datang bulan juga. Ini. Atau kita vocabulary. Bahasa tak banyak. Bahasa Arab bulan penuh, bulan apa? Bulan mengambang. Bahasa Arab. Okey, bulan ni bahasa Arab kata apa? Ada orang nama Qamariyah. Ada Qamaruddin. Qamar. Bulan bahasa Arab Qamar. Okey? Kalau bulan tu bulan purnama, bahasa Arab panggil apa? Sajalah cerita tentang bahasa Arab ni. Tala'al Badrun. Itu ada nama Badruddin. Badrul. Ya Badratim. Wahai purnama. Kalau anak bulan, adakah Ibnu Umar? Hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepada engkau tentang anak bulan. Sesungguhnya anak bulan ini, Nabi bukan orang sains. Tetapi jawapan Nabi sangat saintifik. Kerana Nabi bukan cakap ikut nafsu. Nabi cakap wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi jawab berdasarkan Quran. Quran bagi tahu anak bulan adalah tempat untuk kamu mengetahui tempoh waktu bila nak pergi buat haji. Cantik kajian sebut. Bulan, bintang tak lari 1 detik pun masa dia sampai hari ini. Tak lari 1 detik pun. 1 saat pun tak lari. Kalau lari 1 saat, berapa tahun dulu lari, hari ini dah lari banyak dah. Betul? Subhanallah, kata-kata Quran. Baik, dalam setahun, Quran kata ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. 4 bulan daripada setahun itu bulan-bulan haram. Dan dalam kalender Islam, waktu dulu, sebelum dalam peristiwa hijrah, sebelum daripada tahun 16, 17, 18 hijrah, ulama khilaf. Sebelum ada kalender Islam, sebelum ada ma'al hijrah, orang tahu bulan-bulan, tapi orang tak tahu tahun bila. Dia tahu bulan 1, bulan 2, bulan 3 dia tahu. Bulan Zulqi'dah duduk, orang Arab duduk apa? Qa'adah, duduk tengah tunggu orang masuk ke dalam bumi Mekah duk buat haji. Zulhijjah orang pakat buat haji. Habis karnival haji. Panggil karnival lah nak. Orang dah seronok habis dah bersih dah taubat dah habis dah. Okey, mulalah kalender baru Muharram. Tapi tahun tak tahu bila. Nabi lahir tahun bila? Tak tahu. Nabi lahir tahun bila ikut Masihi. Kalau orang tanya lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun Gajah. Ikut peristiwa.
Peristiwa tahun itu apa? Tahun gajah. Abu Bakar 2 tahun muda daripada Nabi. Kalau orang tanya Abu Bakar lahir tahun bila? 2 tahun selepas tahun gajah. Dia tak ada tahu. Sampailah ada orang datang jumpa dengan Omar. Dia kata, ni surat ni. Ada orang hutang dengan aku. Dia hutang dengan aku. Dia tulis nak bayar bulan Sya'ban. Aku pergi minta lah bulan Sya'ban. Dia tak nak bayar. Sebab dia tak bagi tahu Sya'ban tahun bila. Oh, jenuh. Tu ramai tak banyak hutang kita sebab dia ikut zaman dulu. Dia ikut zaman Nabi. Maka Umar kata tak boleh lah. Kita kena buat mesyuarat. Buat mesyuarat. Akhirnya Umar buat keputusan untuk pilih tahun. Dan dipilih tahun hijrah. Bukan tahun kelahiran Nabi. Bukan tahun-tahun lain. Menunjukkan hijrah ni dalam hati mereka satu pengalaman yang besar. Sebab itu perkataan hijrah satu perkataan yang besar bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita pilih tajuk hari ini, antaranya muhajirin, orang yang berhijrah. Ada beza orang yang berhijrah dengan ansar, ada beza. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Siapa lebih tinggi, muhajirin ataupun ansar? Ansar bagi segala-galanya, keluarkan duit ringgit, bagi semua benda. Tiba-tiba yang lebih afdal muhajirin. Ada sebab. Ansar bagi isteri, bagi semua, bagi rumah, bagi semua. Tiba-tiba yang lebih afdal muhajir. Jadi istilah orang yang muhajirin ini bila mana Nabi wafat, nak dipilih di kalangan siapa? Ansar atau muhajirin jadi khalifah. Orang bincang di Thaqifah Bani Sa'adah. Kan kita pergi umrah, ada Thaqifah Bani Sa'adah. Macam mana perjanjian nak take over lepas daripada Nabi wafat. Nabi tak dikebumikan lagi. Nabi sedang diuruskan jenazah. Jenazah Nabi lebih kurang 3 hari lepas Nabi wafat. Baru Nabi dikebumikan. Ada sebab. Kalau orang baca sejarah tu dalam bentuk yang buruk, akan jadi buruk. Dulu zaman sahabat Nabi yang mana bukan ahlul bait, bukan keluarga Nabi, Thaqifah Bani Sa'adah berbincang siapa nak take over jawatan khalifah. Ahli keluarga Nabi, Ali bin Abi Talib, Abbas bin Abi Talib, lagi Abdullah bin Abbas. Mereka duduk rumah Nabi urus jenazah Nabi. Zaman tu siapa pun tak kata apa-apa. Lepas beratus tahun, orang mula cerita sejarah. Dia jadikan cerita itu jadi cerita buruk. Dia kata apa? Tengok Abu Bakar, Omar gila jawatan. Nampak? Dulu tak kata apa pun. Sebab apa dia kata gila jawatan? Tengok Ali ni jaga jenazah. Dia tak gila jawatan macam Abu Bakar. Akhirnya terpaksa jawab. Macam hari ni, takut orang kata pelarian, terpaksa jawab. Kita dah ingat tak ada apa dulu, tapi hari ni kena jawab. Kalau tidak, orang salah faham. Oh, Abu Bakar, Nabi hijrah sembunyi dalam gua. Orang tanya. Umar hijrah depan-depan. Siapa berani cabar aku hijrah? Orientalis kata apa? Tengok, Nabi hijrah takut. Umar lebih berani daripada Nabi. Dulu kita tak kata apa pun, tapi tiba-tiba ada orang kata macam tu. Ada orang boleh fikir macam tu. Dulu pelarian ni mungkin kita tak rasa apa-apa, tapi hari ni mungkin dengan kata pelarian itu menjadikan, tengok, Nabi lari daripada dakwah, Nabi lari daripada perjuangan. Sebab itulah kita bincang topik ini, supaya kita faham. Baik, Nabi SAW dah faham dah sejarah. Ada kalender hijrah, dah faham. Kita pun tak mau cerita pasal hijrah. Kita nak cerita dengan sejarah itulah peristiwa ini sangat besar dalam hati sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik, saya nak datangkan dalil hujah yang mengatakan bahawa muhajirin bukan pelarian. Kita dengar satu-satulah, insya-Allah saya cubalah bagi sedaya mungkin. Kita tengok dalam banyak kitab-kitab sejarah, antaranya ulama-ulama terkemudian zaman hari ini baru jawab. Sa'id Ramadan Al-Buthi dalam fiqh sirah, dia tak jawab secara direct. Antaranya Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia jawab sebab dia bimbang orientalis mula attack. Dia kata Nabi lari. Dulu orang tak komplain pun, tak pernah kita terfikir pun Nabi lari itu sebab Nabi nak lari daripada perjuangan. Tapi lah ni dah ada orang dah mula cakap kata Nabi lari daripada perjuangan. Nabi tak gentleman. Yang kita takut tu. Maka ulama pun mula menjawab. Sebab tu tuan-tuan kalau buka sejarah-sejarah dulu tak banyak cerita muhajirin bukan pelarian. Tak banyak kitab sejarah dulu bincang bab ni. Sebab tak pernah orang pertikaikan.
Sekarang bila pertikai, barulah ada jawapan. Baik, dalam kitab Safiyur Rahman Mubarakfuri, kitabnya Rahiqul Maktum, dia kata antara hujah yang mengatakan Nabi SAW bukanlah pelarian. Yang pertama, orang Madinah dah berminat kepada Nabi SAW. Sebelum daripada Nabi hijrah, orang Madinah dah berminat dengan Nabi SAW. Baik, apa hujah dia? 2 tahun, tahun ke-11, Nabi hijrah tahun ke-13 kenabian. Okey. Tahun ke-11, kalau kita baca sejarah, Nabi dah mula dakwah dekat kabilah-kabilah. Nabi dah bila tengok ada orang datang buat haji, Nabi masuk kemah malam-malam. Tuan-tuan, sebab itu bila kita baca, bukan bacalah, saya tanya tuan-tuan lah. Ibu-ibu, haji-haji, haji-haji yang pergi umrah, saya tanya, pergi Madinah dengan pergi Mekah, mana lebih seronok? Saja tanya. Madinah. Pahala lagi besar? Tapi kenapa pergi Madinah seronok? Shopping kat Madinah kan seronok, shopping kat Mekah seronok? Ini soalan lebih tepat saya rasa. Siapa yang tak kesempatan lagi, insyaAllah doa. Kita doakan semoga dia berkesempatan, insyaAllah. Orang semua sebut. Saya tanya jemaah saya, Madinah Ustaz. Madinah rasa tenang sikit lah. Relax sikit Itu ada perbincangan ulama'. Ada beza orang yang tanah subur dengan orang yang bumi panas. Rihlatas syita was-sayf, Mekah panas. Ada sebab Nabi pergi Taif. Nabi dakwah, Nabi pergi Taif, tempat dakwah pertama luar daripada Mekah, Taif. Pernah pergi Taif? Sejuk kan? Kita duk makan buah kat Mekah tu semua daripada Taif. Kenapa Nabi pergi Taif? Berkemungkinan orang yang tanah subur, orang yang negara sejuk, dia lebih polite, dia lebih linen, dia lebih baik. Okey. Sebab itu Nabi masuk kemah-kemah orang Aus Khazraj. Nabi rasa mereka ni boleh duk bincang. Cerita Mekah ni, orang Arab Mekah, kafir Quraisy nak bincang, aku pancung kepala. Tapi Madinah, duduk dulu cerita Ustaz. Maka kita pernah dengar sejarah kerasulan Iyaz bin Muaz. Kita pernah dengar cerita daripada sirah Ibn Hisham, bagaimana Suwaid bin Samit yang dikatakan seorang syuara, tukang syair Nabi. Dia jumpa Nabi, Nabi jumpa dia. Dia tanya, kau siapa? Nabi pun cakap, aku inilah. Nabi cerita. Nabi berani cerita dalam kemah orang Yathrib, orang Madinah. Sebab Nabi faham, orang Madinah, orang yang lunak, orang yang baik. Nabi pun cakap. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, Madinah ni, kalau kita nak beli kurma, bukan beli kat Mekah, beli kat Madinah. Kurma ajwa tak ada dekat mana-mana tempat, melainkan dekat Madinah. Nabi hijrah, dalam mimpi Nabi, ra'aitul fil manam, Nabi nampak dalam mimpi. Nabi tak tahu nak pergi hijrah mana. Nabi nampak sebahagian tempat itu nampak banyak pokok nakhlah, pokok kurma. Pokok kurma banyak. Jadi orang-orang pun jadi baik, tak tahu sebab apa. Saya pernah jumpa dengan Qadhi, Ustaz Lani jadi Ustaz Zainal, jadi imam masjid Puncak Alam. Siapa ada Puncak Alam tahulah. Dia pernah jadi Qadhi Gombak dulu. Dulu dia bergurau dengan saya. Dia tanya, saya tanya dia, Ustaz, waktu tu program Jais, pusing Selangor. Ustaz jadi Qadhi Gombak ni okey tak? Dia kata, Ustaz, dalam banyak-banyak daerah dekat Malaysia pula dah, dekat Selangor ni, daerah yang paling pening pala Gombak. Ada orang Gombak sini? Tak mengaku dah Gombak. Dia kata, Gombak ni bukan kata Syiah, Qadiani, Nabi pun ada. Timbalan Nabi pun ada. Gombak pernah pecah rekod daftar cerai lebih tinggi daripada daftar nikah. Subhanallah. Ada pernah berlaku daftar cerai lebih tinggi daripada daftar nikah. Dia kata pening kepala. Saya tanya, kenapa Ustaz? Sebab kita ada ceramah tentang keluarga bahagia ni. Dia kata, Ustaz, jangan marah saya sebagai qadhi. Dia bergurau. Dia orang Jawa sikit lah. Jangan marah saya sebagai qadhi. Ramai yang bercerai mungkin sebab bulan 3 hingga bulan berapa. Tun, saya tak ingat Tun bilang. Lama dah. Waktu itu Ustaz, musim El Nino Ustaz. El Nino. Panas yang bersengatan. Saya kata, Ustaz, jangan duk gurau macam ni. Takkan orang ramai bercerai sebab panas. Dia kata, Ustaz, nampak macam bergurau, tapi dia cakap, Ustaz, tak percaya Ustaz pergi tanya kawan-kawan kita kerja qadhi, antara daerah yang sedikit daftar perceraian, antaranya belah Tapah, Cameron Highland. Tak tahu, saya tak tahu.
Saya kata lah ni orang pakat duk stres, nak bergaduh, pi Cameron Highland. Dia pergi traffic jam, lagi stres. Tak apalah, nak cerita Nabi dakwah dekat siapa dia? Abu Dhar Al-Ghifari. Dia pada masuk Islam sebelum Nabi hijrah. Bermaksud bukan, saya nak cerita dulu, dengan peristiwa ini baru kita faham. Bukan Nabi lari daripada Mekah pergi ke sana dulu. Dah ada orang dah suka dekat Nabi, dah mula meluk Islam. Dan mereka mula balik ke Madinah. Mula dengan 6 orang yang dipanggil 6 orang bijak pandai. Antaranya kita kenal dengan nama As'ad bin Zurarah. Ini sahabat Nabi, subhanallah. Nabi sayang dengan dia. Orang cerdik ni dekat Madinah. Mereka ni duduk dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tuan-tuan, dia dikenali dengan bangsa yang pandai baca. Sebab dia ada kitab. Dia ada kitab. Beza dia ada kitab. Kitab Taurat lah. Tetapi dalam Quran kata, kamathalil himar yahmilu asfara. Jangan ikut perangai orang Yahudi, kitab banyak tetapi bagaikan keldai membawa kitab. Macam kita, na'udzubillah min zalik. Rumah penuh kitab tapi tak beramai pun. Takut juga. Kuliah tazkirah tiap-tiap hari. Kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah maghrib, kuliah pagi, kuliah tahajud. Kuliah tapi tak beramai. Tak jadi juga. Kamathalil himari yahmilu asfara. Seperti mana keldai bawa kitab. Lembu pakai rantai mah. Dia rasa apa-apa tak? Zulian ke, Habib ke apa? Tak rasa apa sebab dia lembu. Manusia bawa kitab tak rasa apa. Sebab apa? Kalau dia tak beramal. Jadi geng-geng ni, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah, mereka ini orang cerdik pandai. Mereka dengar cara Nabi cakap tu macam pernah dengar orang Yahudi sebut. Orang Yahudi pernah menyebut, kata hampa semua bergaduh Aus Khazraj, tak apa. Dengan kami pun hampa bergaduh, tak apa. Tak lama lagi akan datang Nabi akhir zaman daripada geng keturunan Bani Israel, keturunan Yahudi. Waktu itu kami ikut dia, hampa semua habis. Bahasa bagi mudah faham no. Dia pun ni bukan orang Kedah, tapi bagi faham. Dia kata orang Yahudi cakap tak lama lagi akan datang Nabi terakhir daripada keturunan kami. Sebab itu dalam Quran kata alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Orang Yahudi kenal Nabi Muhammad macam kenal anak sendiri. Tiba-tiba Nabi Muhammad lahir daripada orang Arab Quraisy tu yang mereka tak suka. Aus dan Khazraj pernah dengar orang Yahudi cakap. Bila dia pergi Mekah, tengok-tengok, yang ni ikut. Maka Nabi cakap, jangan tunggu-tunggu lagi. Sebelum mereka ikut aku, lebih baik kamu ikut aku. Maka dia pun ikutlah. Mereka pun masuk Islam, mengucap syahadah. Dan dikatakan, mereka ini balik dan hampir semua rumah dekat Madinah sudah pun viral nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dekat Mekah nak cerita pun takut-takut, tapi dekat Madinah orang dah tahu dah. Okey, jadi bila dah tahu dah, maka lalulah satu peristiwa yang kita kena ingat, namanya Bai'atul Aqabah. Kena ingat perjanjian Bai'atul Aqabah. Kita pergi melontak Jamrah Aqabah dekat Mina. Dekat situ ada satu perjanjian. Bila sebelum orang nak pergi buat kerja-kerja haji ni, kadang-kadang berkumpul dekat Mina, berkumpul dekat situ. Time itulah Nabi sampaikan dakwah. Waktu itu datang pula 12 orang tambah lagi. Yang 6 orang terlepas tu datang pula lagi 5 orang. 6 orang yang terlepas tu datang pula tambah 7 orang baru. Seorang tak mai, macam-macam tambah lagi jadi 12 orang. Datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara yang terkenal Ubadah bin Samit, ini kibarus sahabah. Maka mereka pun bai'ah dengan Nabi. Nabi kata, kalau kamu nak ikut aku, kamu jangan curi, kamu jangan bunuh anak perempuan, kamu jangan menyekutukan Allah. Mereka pun setuju. Mereka seronok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula perjanjian Bai'atul Aqabah yang pertama. Mai peristiwa Nabi tengok macam Madinah ni sesuai untuk sampaikan dakwah. Nabi mula hantar duta, konsulat. Hantar duta. Duta pergi ke Madinah. Siapa duta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mus'ab bin Umair. Sebelum daripada dia pergi ke Madinah, dia dah pergi ke Habsyah. Habsyah saya kita cerita lain. Ini ada hujah yang kata pergi ke Habsyah tu pelarian lah. Ada hujah. Ada ulama kata. Okey, kita baca. Baik, kenapa Nabi hantar duta?
Nabi hantar duta sebab tengok dekat Madinah ni boleh sampaikan dakwah. Mus'ab bin Umair pergi dengan As'ad bin Zurarah. Mus'ab bin Umair ni subhanallah. Kalau anak kita ada nak buah nama Mus'ab boleh. Orang yang handsome, Nabi pernah menangis tengok dia. Orang yang tampan, ada minyak wangi khas, tapi bila masuk Islam, dia jatuh miskin, dia dibuang oleh keluarga. Nabi pernah menangis tengok dia. Nabi sampai Madinah, dia masuk kemah baju sama. Malam sama, petang sama, esok sama. Nabi mula teriak. Nabi kata, dulu Mus'ab ni handsome boy, handsome man. Pakai baju lain-lain. Hari ni pagi baju sama, petang baju sama. Nabi sedih. Tapi Nabi kata, Nabi lebih suka dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meninggal dunia dalam keadaan tutup kepala, nampak kaki, tutup kaki, nampak kepala. Ini sahabat Nabi perjuangan. Tapi budak cerdik. Dia masuk kampung-kampung, dia pergi dakwah sampai cerita yang masyhur. Dia jumpa dengan Usaid bin Hudayr, dengan Sa'ad bin Mu'az. Ini orang yang belum masuk Islam ni. Usaid bin Hudayr ni orang terkenal, Sa'ad bin Mu'az orang terkenal. Dia pergi ikut dengan As'ad bin Zurarah masuk dalam kampung. Panggil orang mai duduk. Duduk, berbicaralah dengan aku tentang Tuhan. Dia baca ayat Quran, suaranya lunak, suaranya sedap. Akhirnya masuk Islam Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az balik ke kampung. Satu kampung masuk Islam. Seolah-olah dekat Madinah ni dah semua orang masuk Islam. Dah seronok dengan Nabi Muhammad. Okey, saya nak pergi sambung pula. Sampailah peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua. Mai tahun haji yang Nabi hijrah tahun tu. Okey? Nabi hijrah bulan berapa? Nabi hijrah bulan berapa? Nabi hijrah bulan berapa? Hello. Kalung. Oh, kalung. Ada kan kita dah selalu sambut Muharram lah. Sebab Muharram dianggap bulan 1. Tapi majoriti ulama' sebahagian menguatkan. Dia memang khilaf. Menguatkan pada bulan Safar. Muharram, Safar. Okey, Nabi keluar. Nabi duduk kat Gua Hira 27 Muharram, 27 Safar. Sebahagian ulama' sebut. Sebahagian kata 28 Safar. Ada khilaf ulama, ada sebahagian ulama sejarah kata Nabi keluar waktu malam. Ingat tak? Nabi ganti dengan Ali bin Abi Talib. Ingat tak? Kan? Nabi keluar, Nabi ambil pasir, Nabi tabur. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Ingat tak? Kita pun bacalah ayat ni untuk elak roblok. Macam-macam orang kita. Tu tak kira ayat yang perintah tentang hijrah. Ia pun ada satu ayat lagi. Dia pun kata ayat untuk baca untuk elak roblok. Polis ceramah kat berek polis tanya, ustaz ada doa ataupun ayat bagi orang tak lepas roblok? Pening kepala. Itu orang kita lah. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut ada sebahagian kata Nabi hijrah pada waktu tengah hari dengan Abu Bakar. Sebab itu kita bila baca sejarah, kalau sejarah itu tidak menjatuhkan kredibiliti Nabi, tak ada masalah. Sebab masih lagi khilaf. Okeylah malam siang, okeylah tak ada lah kata nak bergaduh. Okey. Ada yang kata tengah hari dengan Abu Bakar. Okay, ada yang kata malam terpulang. Tak ada masalah. Okey, baik. Kemudian dalam Bai'atul Aqabah, saya nak sebut Bai'atul Aqabah ni mula ramai datang 73 lelaki, 2 orang perempuan pada hari tasyrik. Dah habis buat haji. Tengah melontak. Waktu itu mereka pun nak jamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka rasa macam Nabi duduk kat Mekah ni, teruk. Kena seksa macam-macam, kena boikot, kena seksa macam-macam. Akhirnya mereka rasa nak jemput Nabi pergi ke Madinah. Maka waktu itu mereka pun duduk kat tengah bukit. Satu peristiwa mereka pakat dengan Nabi, jom kita jumpa dekat satu bukit. Okey? Tengah malam. Ini peristiwa yang masyhur dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. Ketika mana Nabi ditemani dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ni pak saudara Nabi, bapa kepada Ibnu Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib pak saudara Nabi. Pak saudara Nabi Ali bin Abi Talib. Ali ni sepupu. Abi Talib tu pak saudara Nabi. Tok Nabi Abdul Muttalib. Ini Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib waktu itu tak masuk Islam lagi. Tapi sebab dia jamin Nabi. Orang Arab style dia, kalau dia adik-beradik aku jamin dulu. Jamin dulu keselamatan dia. Walaupun dia tak beriman dengan Nabi. Subhanallah. Last sekali dia beriman juga Abbas bin Abdul Muttalib. Tuan-tuan baca, dia salah seorang yang memandikan jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian mereka berpakat 70 orang. Waktu itu datanglah Abdullah bin Al-Haram. Abdullah bin Al-Haram waktu itu dia ni tak tahu lagi, kata yang ramai-ramai 73 datang daripada Madinah ni, majoriti dah beriman dengan Nabi. Dia tak tahu lagi. Dia tak tahu anak dia Jabir bin Abdullah waktu itu.
Anak dia pun dah masuk Islam. Dia tahu dah, tapi dia tak tahu kata ramai. Sehinggalah mereka pujuk dia dan dia pun masuk Islam dan dia pun pergi jumpa Nabi dengan Abbas bin Abdul Muttalib dengan 73 orang. Buat secara rahsia. Ingat, waktu malam orang Arab dia tidur. Sebab itulah solat yang paling susah bagi orang munafik ialah solat subuh dan Isyak. Mereka tidur malam. Buat perjanjian waktu malam, kumpul. Kemudian Abdullah bin Al-Haram. Tuan-tuan kalau baca cerita Abdullah bin Al-Haram ni sedih. Dia mati dicincang. Subhanallah. Tapi Nabi kata dia berada dalam syurga Allah. Turun ayat cerita tentang Abdullah bin Al-Haram. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahum Allah min fadlih. Dia tengah seronok dalam syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Turun ayat cerita tentang Abdullah bin Al-Haram. Okey, selingan saja. Dia pun jumpa dengan Nabi dan Abbas, pak saudara Nabi, kata, saya nak tanya kamu semua dalam nak berbayar. Okey? Kalau Nabi berhijrah, keselamatan Nabi, kamu kena jaga macam jaga isteri kamu dan juga anak-anak kamu. Boleh tak boleh buat? Tuan-tuan, seorang-seorang bangun. Ka'ab bin Malik kata, kami apa pun ikut Nabi. Ingat, wording ikut Nabi. Okay. Waktu itu, Nabi dah kena tindas. Okay? Nabi boleh pergi on the spot. Tapi Nabi tak pergi. Sebab itu saya nak sebut hijrah bukan pelarian. Sebab Nabi hijrah ikut arahan Allah. Ada sebab. Okey, sebab. Okey, ni nak main sikit. Kita nak cerita tentang ada beza orang yang main masuk negara kita yang kita pun tak undang. Dia masuk dengan orang yang dijemput pergi. Okey? Ada beza tak? Ada beza tak pelarian yang masuk ke negara kita? Kita letak satu tempat khas dengan seorang lelaki pelarian yang kita kata orang sebut pelarian masuk ke negara kita, tiba-tiba dilantik jadi presiden. Ada beza tak? Ada beza. Nabi Muhammad dilantik jadi ketua. Adakah pelarian? Okey. Kemudian disebut dalam isi kandungan bai'ah antaranya melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti menjaga anak-anak dan isteri. Kemudian datang seorang-seorang pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam bai'ah, kalau bab bai'ah ni kadang-kadang dia pegang tangan, laki pegang tangan laki. Pegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, angkat tangan. Mereka kata kalau Nabi memerangi Yahudi, Yahudi memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memerangi kaum Aus dan Khazraj, kami akan bela. Nabi pun cakap aku akan bersama dengan orang yang membela aku. Start daripada itulah dah nampak isyarat. Nabi pun kata Nabi boleh pergi ke Madinah. Baik, rahsia tu pula bai'ah ni tak bocor-bocor lagi waktu itu. Belum bocor. Ada orang bagi tahu, wahai kaum Quraisy, ada orang dapat tahu. Ada 70 orang berbai'ah dengan lelaki itu, iaitu Muhammad. Pergi cek. Jadi orang kafir Quraisy tak puas hati. Pergi cek kemah. Betulkah kamu jumpa Muhammad? Semua diam. Nampak? Semua dah mula bai'ah dengan Nabi. Nak jaga keselamatan Nabi. Okey? Bila mereka semua waktu itu dalam keadaan semua jaga Nabi, habis musim haji, mereka mula balik ke Madinah. Balik ke Madinah, tersebar berita, rupa-rupanya memang ada perjanjian dengan. Barulah datang peristiwa 2 bulan selepas peristiwa Bai'atul Aqabah kedua tu, datang peristiwa perjanjian ataupun himpunan Darun Nadwah. Ingat tak? Dekat satu rumah datang seorang lelaki yang katanya syaitan yang bagi cadangan, bunuhlah Nabi Muhammad. Okey? Itu datang 2 bulan selepas peristiwa nama dia Bai'atul Aqabah kedua. Saya nak sebut tuan-tuan, kalaulah Nabi lari sebab orang nak bunuh dia, okey, Nabi lari sebab orang nak bunuh dia, Nabi patut lari awal-awal lah. Tapi Bai'atul Aqabah tu terlewat, terkemudian lambat. Dan Nabi pun dah buat deal, dah memang akan pergi ke Madinah lebih awal daripada ancaman bunuh, lebih awal. Ini menjadikan hujah seolah-olah bukan Nabi pergi kerana orang nak bunuh Nabi. Nabi okey duduk lagi sehinggalah dapat arahan daripada Allah. Baik. Antara hujah lagi, ni hujah-hujah ulama. Kenapa tak dinamakan pelarian? Bila Nabi nak hijrah, Abu Bakar, Nabi suruh seorang-seorang pergi hijrah. Tuan-tuan pernah dengar cerita tentang Ummu Salamah? Orang perempuan mesti pernah dengar, kan? Doa Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan wa akhlif li khairan minha.
Ya Allah, gantikan musibah ini dengan sesuatu yang lebih baik. Pernah dengar tak? Ummu Salamah, orang paling awal hijrah. Seorang pergi hijrah. Umar Al-Khattab pergi hijrah. Nabi hijrah ke belum? Nabi belum. Okey, Abu Bakar masuk. Ya Rasulullah, jom kita pergi hijrah. Apa jawapan Nabi? Ala rislika. Dia kata, relax Abu Bakar, aku takkan pergi berhijrah sehinggalah datangnya perintah. Nabi boleh lari tak? Boleh lari. Tapi Nabi tak lari. Sehingga datangnya perintah. Sebab itu bila ada perkataan hijrah, dia ada kaitan dengan arahan Allah. Bukan Nabi takut. Okey? Dalam Sahih Bukhari, Abu Bakar tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin. Nabi kata, tunggulah arahan Allah. Dalam sebahagian hujah lagi kata para ulama, antaranya hujah, saya masuk hujah yang ke-8. Nabi diizinkan hijrah dengan turunnya ayat surah Isra. Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam tafsirnya dia mentafsirkan ayat surah Isra ayat 80. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari masukkan tafsiran ini. Hadis riwayat Tirmizi yang mengatakan sebab turun satu ayat, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Pernah baca ayat ni? Surah Isra ayat 80. Orang selalu baca doa bila sesat, macam-macam lah. Sama juga macam tak lepas Roblox pun baca ayat ni juga. Orang kita lah. Baca, tak ada masalah. Al-Quran ni bacalah macam mana pun. Cuma kita jangan kata, Nabi kata, ayat ini elak Roblox. Tak pernah lah Nabi sebut. Zaman Nabi tak ada Roblox macam tu. Jadi, surah Isra ayat 80. Apa ayat dia? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Apa maksud dia? Dan katakanlah, Rabbi, Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku ke tempat masuk yang betul. Tempat hijrah yang betul. Dan keluarkan aku daripada tempat yang tak betul kepada tempat yang betul. Ayat ini memberi isyarat, bila turun ayat ini, barulah Nabi diarahkan untuk berhijrah. Maksudnya tak turun ayat ini, Nabi tak suruh hijrah. Menjadi dalil, Nabi hijrah arahan Allah. Bukan lari daripada takut dengan orang. Tak. Sebab Allah suruh. Itu maksud dia. Jadi bila dibincangkan tentang ayat ini, maka kita akan jumpa dalil hadis-hadis Nabi. Antaranya, Nabi pernah menyebut, aku tak tahu negara mana aku nak hijrah. Sebahagian menyebut Yamamah. Sebahagian menyebut Bahrain. Ini Bahrain hari ini. Kalau Nabi nak lari, pilih lari awal-awal. Tapi Nabi kata, aku tak tahu nak pergi ke mana sebab aku menunggu arahan Allah. Sehingga dia bagi tahu kepada Nabi, ada satu tempat di antara dua batu hitam. Tempat tu banyak batu hitam dan juga banyak pokok nahlah, pokok kurma. Maka Nabi tahu tempat itu namanya Yathrib. Kalaulah Nabi nak lari saja-saja, nescaya Nabi larilah mana-mana tempat pun. Tapi kenapa Nabi tak lari ikut suka? Kerana arahan Allah. Itu satu. Kemudian antaranya dalil kelebihan hijrah, ulama sebut hujjah mengatakan bahawa pelarian muhajirin bukan pelarian. Antaranya disebut hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ayat Quran. Antaranya surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Siapa yang berhijrah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah, Allah jadikan dunia ini, bumi ini, dadanya rasa luas. Jadi menunjukkan hijrah ini satu benda yang sangat digalakkan dalam agama. Ada ganjaran dia. Okey? Sebab itulah sahabat Nabi semua buat. Kemudian dalam surah Taubah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah. Siapa yang beriman, siapa yang berhijrah, siapa yang berjihad, a'zam, dia nak tingkat darjatnya, maka dia hijrahlah. Jadi mereka yang keluar daripada bumi Mekah hijrah kerana kedudukan darjat yang tinggi di sisi Allah, bukan semata-mata kerana takut nak berdepan dengan orang Quraisy. Okey? Itu satu hujah. Baik, antara hujahnya lagi,
Ketika Nabi sampai dekat bumi Madinah, sambutan yang meriah menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian kata syair ini dhaif, sebahagian kata kisah dia masyhur. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Kita sampai dekat Masjid Quba, ingat tak? Bila sampai Masjid Quba, Nabi sampai di situ disambut dengan syair. Baik, pelarian masuk sebuah negara, orang sambut tak dengan dia ni? Sambut tak? Datanglah seronok, kita pun menyanyilah lagu kan. Ada tak? Tak ada lah. Tapi disambut dengan meriah, ditunggu-tunggu. Mustahil nama pelarian tu orang sambut macam tu. Mustahil lah. Sebab ada sambutan yang sangat meriah. Menunjukkan beza hijrah dengan pelarian. Kemudian ada hujah lagi, sebahagian menyebut hijrah tempat, satu tempat ke satu tempat yang lain merupakan sunnah majoriti para anbiya. Nabi Ibrahim hijrah tak? Ada sebahagian menyebut Ibrahim ini bahasa Arab ke bukan bahasa Arab. Sebahagian kata Ibrahim daripada bahasa Arab, Abun Rahim, bapa yang penuh dengan kasih sayang. Sebahagian menyebut dia bukannya Ibrahim tu berbahasa Arab, dia bahasa Palestin, dia orang Kan'an. Orang Palestin ni Ibrahim ni. Ibrahim ni bermaksud orang yang suka mengembara. Itu yang dia pergi Mekah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dia bina Kaabah dekat Mekah. Nak menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang hijrah. Nabi Ayub hijrah. Nabi apa lagi? Nabi Yusuf hijrah. Semua nabi-nabi hijrah. Adakah mereka ini lari takut kepada kaum mereka semata-mata? Tidak. Itu satu benda yang lumrah bagi seorang nabi. Benda biasa. Pindah tempat, transfer tempat, benda biasa. Kemudian disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Difa'ul Aqidah wa Syariah. Itu adalah akai-akai ataupun idea-idea orientalis. Untuk mula nak mencari perkataan-perkataan yang buruk nak diletakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dalam Islam dah letak lama dah perkataan hijrah, satu wording yang special khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada hujah yang mengatakan Nabi taklah, okey, tadi saya baca dah. Dalam hadis, ra'aitu fil manam anni uhajir min Makkah ila ardin biha nakhlun fa dhahaba ila Madinah Yathrib. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yathrib. Kemudian antaranya Syekh Ramadan Al-Buti, ulama Syria yang meninggal dunia. Ni ulama-ulama kontemporari dalam fiqh sirah. Dia kata Nabi hijrah kerana strategi, bukan sebab takut. Ada beza orang pindah kerana strategi. Tuan-tuan, ada orang tutup kedai. Ni orang bisnes lah. Dia ada 10 cawangan. Okey? Saya jumpa dengan orang bisnes. Dia ada 10 cawangan kedai. Dia tutup 5 cawangan. Dia tutup 5 cawangan. Kalau orang yang mungkin dia tak duduk dalam bidang perniagaan, dia kata, oh makin nampak teruk dah ni. Nampak nak bankrupt. Tapi boleh jadi dia bukan tutup sebab dia bankrupt. Sebab dia tengok PKP orang nak pergi pun susah. Baik aku ambil sewa-sewa, duit sewa bulan dekat kedai, aku buat online, satu kedai saja. Contoh, kita nampak dia bankrupt. Dia tak bankrupt. Dia sedang kurangkan kos. Dia orang yang cerdik. Nabi lari ke Madinah, orang nampak Nabi takut. Tapi mungkin bukan sebab takut, sebab strategi nak membina kekuatan semula. Nabi bukan orang takut, Nabi orang yang bijak. Itu sebab perkataan-perkataan pada Nabi SAW. Kemudian celaan orang tak hijrah. Antaranya tafsir Zamakhsyari dan tafsir Al-Kasyaf. Zamakhsyari ini dia macam Mu'tazilah sikit. Baik, dia kata ada yang mampu hijrah tetapi enggan. Berapa banyak ayat Quran yang menyebut orang yang dia boleh hijrah tapi tak mau hijrah. Al-Quran hina dia. Sebab hijrah Allah. Ada orang tak mau lari. Dia kena seksa pun tak apalah. Ada orang tak apalah, tak pada pindah-pindah ni banyak lah, nak kena pindah, kena angkat banyak barang lah, kena tinggal family lah, tak mau hijrah, tak mau ikut bersama dengan Nabi. Quran menghina mereka. Menunjukkan bahawa hijrah itu arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya datangkan hujah-hujah ulama yang mengatakan Nabi bukan pelari,
pelarian, tetapi Nabi hijrah dalam bahasa yang lebih kita faham, lebih mudah, iaitu hijrah ni tak sama dengan pelarian kerana satu, dia arahan Allah, nombor dua, bagi faham, dia adalah strategi Nabi SAW. Baik, lega dah, kira apa dah? Pukul 10 dah, lagi 10 minit pukul 10. Saya nak sampaikan satu benda lagi. Yang ni mungkin jarang-jarang orang sebut, iaitu ada tak orang yang mengatakan bahawa dalam Islam ada pelarian? Ada tak? Tadi dalam dewan ni semua cakap muhajirin bukan pelarian. Betul tak? Betul? Kan? Tapi ada tak orang cakap pelarian ni ada juga dalam Islam? Ada tak dalam Islam pelarian? Ada tak? Kerik-kerik ni. Ada tak? Okay. Ada yang berpandangan, okay, kita adil lah, kita adil dalam hukum, kita mengaji lah, kita mengaji. Jangan kita ni orang macam ni, kita pun macam ni, orang macam ni, kita macam ni. Kita mengaji, biar kita hukum dengan adil. Sebab benda ni melibatkan ilmu, melibatkan benda amanah ilmu. Baik, antaranya ada yang berhujah, jika namanya pelarian sekalipun untuk Nabi, dia tidak bermaksud perkataan buruk. Sebab ada ulama menyebut dipilih perkataan hijrah kerana kalimah karamah, meletakkan kalimah yang baik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tapi hakikat dia Nabi lari. Macam itulah. Ada yang kata macam tu. Cuma nak sebut lari tu nampak macam, contohlah, suami isteri suruh angkat kain. Angkat kain kat ampayan lah, bukan angkat kain ni. Angkat kain kat ampayan. Suami keluar pergi angkat kain kat ampayan. Okey. Ada orang kata suami bantu isteri. Wording tu nampak baik lah kan? Tapi kalau ada orang guna wording yang nampak macam tak berapa cantik, suami takut bini. Macam tak? Boleh jadi suami tu betul takut bini. Boleh jadi. Tapi boleh jadi dia tak takut, dia bantu. Tapi apa perkataan yang paling tepat untuk letak pada seorang suami? Suami bantu. Betul tak? Kita cakap kat rumah kita, orang tanya, Abang Mat lah bawa pergi ke KL ni, nak pergi shopping dekat Sogo. Abang Mat jadi driver. Kita duduk sebelah je, mem besar. Kan? Perkataan tu bagi sebahagian orang, okey lah. Mem besar, suami driver, sebab dia rasa macam benda yang boleh diterima. Tapi sebagian orang, jangan kata driver, dia tu suami. Tafsiran manusia berbeza. Itu kata ada yang menggunakan istilah pelarian juga. Tapi dicantikkan istilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama macam Nabi cantik. Nabi, rupa paras Nabi, semua Nabi rupanya handsome. Semua rupa paras Nabi handsome. Kalau ada orang mengaku Nabi, tengok dulu muka dia, handsome tak handsome? Tak handsome bukan Nabi. Khususul anbiya dalam bab khas tentang Nabi. Bukan kata Nabi Yusuf. Nabi kata Nabi Yusuf separuh daripada keindahan seluruh dunia. Kita semua ni share ya. Saya ni share ya handsome dengan Fatah Amin. Saya share. Kita semua ni share. Tapi Nabi Yusuf separuh semua keindahan pada Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga Nabi Yusuf orang tengok terpotong jari. Qata'na aydiyahum, terpotong jari. Tapi bila orang tanya tentang Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad, sebahagian sahabat Nabi kata Nabi Muhammad, dan ulama menyebut Nabi Muhammad lebih cantik. Tapi bahasa boleh tak kita nak sebut handsome? Rasa macam tak tahulah, saya rasa macam handsome tu macam untuk Nabi ni macam kacak tampan, okeylah. Tentang handsome okey. Ganteng. Maksud tu okey. Maksudnya okey, tapi cuma mungkin orang nampak macam buruk. Itulah perbincangan para ulama tentang perkataan. Baik, antara hujah lagi, hijrah ke Habsyah berlaku dalam bulan Rejab, tahun kelima kenabian. Okey. Hijrah ke Habsyah. Okey, ada isu berbincang tentang hijrah ke Habsyah. Tadi kita tak bincang.
Hijrah Habsyah. Kita cerita Bai'atul Aqabah. Sebelum daripada hijrah ke Madinah, ada tak Nabi hijrah ke Habsyah? Ada. Siapa yang pergi? Osman, menantu Nabi. Anak Nabi nama apa? Ruqayyah. Kahwin dengan Osman. 12 orang lelaki, 4 orang wanita. Tahun ke-5 kenabian. Dah ada dah. Mereka pergi lari, meminta perlindungan. Kita nak guna istilah apa kepada orang tu? Ja'far bin Abi Talib, tim nombor 2, hijrah kedua ke Habsyah juga. Habsyah ni kena naik perahu lah, dia belah Afrika. Daripada Yaman pergi ke sana. 80 orang, termasuklah Ja'far bin Abi Talib, Osman bin Maz'un. Sebahagian menyebut untuk mereka ini boleh kita namakan sebagai pelarian sebab mereka minta perlindungan. Ini sebahagian pandangan. Tapi untuk Nabi, perkataan pelarian tak sesuai. Itu yang dipahami oleh para ulama. Ini perbincangan. Sebab dalam perkataan ataupun hukum hakam fiqah, ada bab yang membincangkan berkenaan dengan hukum al-laji'in. Ahkam al-laji'in. Hukum hakam pelarian. Ada. Tuan-tuan buka, tak payah jauh. Buka Google sahaja. Ada banyak orang yang panggil pengajian Islam. Google sahaja. Banyak tesis PhD, PDF, bab hukum hakam pelarian. Al-laju. Kalau ada bab hukum hakam pelarian, bermaksud adalah benda tu dalam sejarah. Okey? Dibincangkan oleh ulama. Dan benda ini dibincangkan oleh ulama. Contohnya Al-Imam Ibn Ashur dalam tafsirnya. Ibn Ashur ni ulama Tunisia. Dia pun baru meninggal dalam tahun 73. At-Tahrir wa Tanwir. Dia kata tentang kupasan perkataan hijrah dalam surah An-Nur. Dibincang tentang perkataan surah hijrah. Dia kata maksud hijrah ini, mafahim dia maksudnya banyak. Ada maknawi, ada yang zahir. Sehingga dia kata hijrah ada banyak layer dia. Ada hijrah begini, ada hijrah begini. Dan dia kata Nabi hijrah, yang lain tak hijrah. Peristiwa Habsyah itu bukan hijrah. Itu nama dia mencari perlindungan. Boleh jadi itu namanya pelarian. Okey, ini ujar. Jadi kalau sahabat Nabi pelarian, adakah kita nak kata pelarian itu buruk? Sebab dia sahabat Nabi. Ini dibincangkan oleh ulama. Okey. Kita tak boleh nak sangkal bab ahkam ulama. Dalam bab ad-dual, ahkamud dual. Siapa mengaji bab hukum hakam kenegaraan? Ada perbincangan ulama tentang isu pemerintah Islam wajib memberi perlindungan. Saya tanya tuan-tuan, Zakir Naik datang Malaysia. Kita undang ke dia lari minta pertolongan? Ada perbincangan juga. Kenapa tak hantar balik? Sensitif isu ni. Okey. Nabi hantar pasukan, bukan pasukan, orang hijrah ke Habsyah. Nabi kata, larilah ke Habsyah kerana Habsyah ada seorang raja yang baik. Dia bukan Islam, raja yang baik. Siapa raja tu? Raja Najashi. Najashi ni bukan nama, dia gelaran untuk raja orang Afrika, orang Habsyah. Macam Fir'aun lah, bukan nama, dia gelaran untuk raja-raja Mesir. Sebelum datangnya istilah muluk raja juga. Fir'aun, Najashi. Najashi ni Nabi sebut tentang kesolehannya dia masuk Islam. Dia ni bila duduk dekat Habsyah, dia dapat tahu orang Islam main lari duduk dekat negara dia. Tak apa, duduk baik-baik. Lepas tu 70 orang, 80 orang datang yang kemudian tu. Datang-datang, duduk baik-baik. Dia tak kacau. Tapi orang kafir Quraisy, waktu itu Abdullah bin Amr al-As, dia belum masuk Islam. Dia tak puas hati. Dia mai ke Habsyah. Dia jumpa Raja Najashi. Dia kata, Raja Najashi, dalam negara kamu ada orang yang melarikan diri daripada negara kami. Dia hina agama kamu. Dia hina Nabi Isa. Dia hina Maryam. Dia tak sembah dengan dia fitnah. Itu yang cerita Ja'far bin Abi Talib. Ja'far pun datang, jumpa dengan Najashi, debate. Dalam Islam, dia kena ada debater yang betul. Kita kalau tak pandai cakap, kena bagi orang pandai cakap. Orang nak bergaduh, kita hantar orang kaki gaduh, lagi bergaduh. Betul?
Ja'far bin Abi Talib, subhanallah, Allah bagi kepada dia. Bila orang tanya, Najasyi tanya tentang Maryam, dia baca Kaf ha ya 'ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dia baca idnada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi. Dia baca surah Maryam. Dalam Quran kami ada surah Maryam, menyucikan Maryam. Najasyi menangis. Subhanallah. Dia kata apa? Dia punya statement tentang Maryam macam dalam kitab agama aku. Tu Najasyi ambil hadiah daripada orang kafir Quraisy yang bagi hadiah tu, yang buat fitnah pada orang Islam tu. Dia ambil, dia pulangkan semula, balik kamu ke Mekah. Yang mana lari daripada Mekah tu, aku jamin keselamatan mereka. Menjadi hukum di kalangan ulama Islam tentang kalau orang Islam masuk ke negara kita, kita kena jamin keselamatan dia. Ini perbincangan ulama. Kalau orang bukan Islam lari ke negara kita, ada dalam bab-bab fiqh antaranya menyebut dia kena duduk setahun. Dia duduk setahun dulu kalau dia itu tak ada kerja. Lepas tak ada kerja pula, kita pula bagi warga negara, dia wajib bayar jizyah, bayar cukai. Ini juga perbincangan ulama. Sebab itu kita kena adil. Bila kita tengok ni baru kita nampak, oh, ada juga perbincangan ulama tentang bab-bab orang masuk ke negara orang. Sebab zaman dulu, tuan-tuan dengar Khilafah Uthmaniyah yang saya sebut 1924 jatuh. Zaman dulu tidak ada negara bangsa. Dia ada satu pemerintah Islam. Dah jatuh dah khilafah. Betul. Lepas Nabi Abu Bakar zaman Khilafah Ar-Rashidin. Kemudian zaman Umayyah. Lepas tu zaman Abbasiyah. Lepas tu zaman Uthmaniyah. Betul. Kita semua berpusat dengan satu kerajaan. Kerajaan Uthmaniyah di Turki. Jatuh dengan peristiwa Kamal Atatürk dan sebagainya. 1924. Jatuh. Akhirnya kita dibahagikan ikut blok-blok-blok. Sempadan-sempadan. Kita negara Islam, Indonesia negara Islam, tapi kita nak pergi Indonesia, kita kena lalu immigration. Indonesia nak lalu Malaysia, lalu immigration. Dah start waktu itu ulama bincang hukum yang berbeza. Dulu negara Islam masuk negara Islam, kerajaan Islam wajib menjaga keselamatan dia. Negara bukan Islam, seksa orang Islam lari. Macam mana nak handle? Sebab itulah benda ni sensitif, sebab dia melibatkan. Nah tuan-tuan, saya faham ramai orang sensitif. Rohingya masuk kita sensitif. Atau bagi muka lah, macam-macam lah isu macam-macam perkataan. Tapi kena ingat, ada dibincangkan oleh ulama benda ini, bab kewarganegaraan. Maka dengan sebab itulah kita pun pernah mendengar isu ahli suffah dekat Masjid Nabawi, orang-orang yang terputus bekalan. Abu Hurairah ahli suffah, duduk dekat mana? Dia duduk dekat rumah, dekat Masjid Nabawi belakang tu. Sebab itu dia boleh hafal hadis, paling banyak hafal hadis Abu Hurairah. Boleh jadi dia gelandangan. Ada hukum hakam gelandangan. Okey. Baik. Maka dengan sebab itulah, maka kita faham antara benda yang sepatutnya kita kena fikir ialah bagaimana Islam melayan pelarian setelah wujudnya kerajaan Islam. Yang ni benda yang kita kena bincang. Kita dah jadi negara Islam. Tak apalah tuan-tuan kata negara Islam ke negara bukan Islam ke, senang cerita. Kita boleh hak nak selamatkan siapa. Macam Zakir Naik kita tak nak bagilah. Sebab kita dah dikuasai oleh orang Islam. Contohnya, kalau kita negara Islam, apa tindakan kita dalam mendepani kes berkenaan dengan pelarian, walaupun ada isu berkaitan dengan PBB dan sebagainya. Macam mana kita nak handle benda ni? Sebab PBB datang terkemudian. Isu hakam, isu hukum-hukum berkenaan pelarian sebelum daripada Convention PBB. Macam mana kita nak handle benda ini? Itulah sebenarnya kita kena duduk mufti-mufti, ulama-ulama dengan umara berbincang nak settle masalah ni. Sebab kita pun tak nak letak tengkok orang Islam dekat pedang orang bukan Islam. Yang tu juga satu bab yang penting kita bincang. Dan kita pun tak nak orang masuk negara kita, orang jadi raja kat negara kita pula. Kita dah banyak cukai, orang tak banyak cukai. Faham? Itu pun isu juga. Jadi kita dah faham konsep tu, dan saya pun mungkin boleh buat kesimpulan dekat sini, iaitu maqasid hijrah. Tujuan hijrah sebenarnya adalah dia ada unsur melarikan diri daripada penindasan, cuma dia mengikut arahan Allah. Ada unsur melarikan diri daripada penindasan.
Ada unsur macam tertindas. Sebab itulah Allah arahkan untuk berhijrah. Apa dalilnya? Antaranya dalil Quran surah Taubah. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Cerita tentang dua orang dalam gua Thur, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Allah kata idh akhrajahu alladhi, mereka yang mengeluarkan kamu. Okey, mengeluarkan kamu. Imam Qurtubi kata keluar itu adalah mereka yang keluar daripada Mekah disebabkan orang kafirlah yang mengusir mereka. Kemudian dalam surah An-Nahl ada sebahagian ulama mengatakan bahawa tujuan Nabi keluar itu adalah maqasid besarnya adalah lari daripada bukan lari bertanggungjawab, takut dengan penindasan. Tetapi Nabi tak lari saja-saja, tunggu arahan Allah juga. Tapi tujuan dia tak dapat lari, memang kena tindas. Dalilnya surah An-Nahl ayat 41. Walladzina hajaru fillah min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah. Dalam ini disebut tentang min ba'di ma zulimu. Ada satu statement dalam Quran yang mengatakan setelah kamu dizalimi. Bermaksud ada unsur dizalimi waktu duduk di Mekah. Imam Qurtubi kata ayat ini turun berkenaan dengan Suhaib, Bilal, Khabbab al-Arad, Ammar bin Yasir. Sebahagian riwayat tafsir mengatakan turun kepada Abu Jundal. Sebahagian riwayat kata turun kepada semua sahabat Nabi radhiyallahu an. Boleh buka tafsir Qurtubi, boleh buka Bahrul Muhit, boleh buka Syaukani Fathul Qadir. Ini antara tafsiran para ulama mengatakan ada unsur kezaliman waktu duduk di Mekah. Cumanya dengan sebab itulah Nabi diarahkan pergi. Ada tujuan tu, ada unsur tu. Kemudian kita nampak kalau kita hanya menyebut hijrah itu adalah semata-mata arahan Allah, tafsiran definition untuk hijrah itu dia tak berapa kuat. Dan sahabat Nabi radhiyallahu an, kalau kita tengok sahabat Nabi, ada yang dikatakan pelarian boleh jadi dalam peristiwa Habsyah, boleh jadi. Wording itu sebahagian ulama mengatakan boleh jadi istilah itu kepada orang-orang yang pergi ke Habsyah sebagai pelarian. Tetapi untuk Nabi, saya lebih cenderung dengan pandangan mengatakan bahawa, bukan saya lah, saya pun rujuk pada pandangan ulama, dengan mengatakan tak sesuai perkataan pelarian diletakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab nampak lari itu nampak macam Nabi memang lari semata-mata kerana ditindas, semata-mata kerana takut, semata-mata Nabi tak dapat nak tahan dengan kesabaran berhadapan dengan dakwah Nabi, maka Nabi lari. Yang lebih sesuai adalah betul Nabi ditindas, betul Nabi dizalimi, tapi Nabi tak keluar, melainkan dengan arahan Allah baru Nabi keluar. Dan saya nak sebut di sini tuan-tuan, bila kita dengar cerita-cerita ni, menjadikan kita tak setujulah. Saya tak setujulah kalau ahli parlimen kata Nabi itu sebahagian pelarian. Saya tak setuju. Saya rasa ramai orang tak setuju dan dia pun bersetuju untuk tak bersetuju. Dah minta maaf dah. Saya pun faham. Cumanya dari sudut kita ini, kita pun kena hati-hati juga untuk kata orang itu hina Nabi, orang itu kafir. Kena jaga-jaga, kena slow sikit. Sebab banyak benda yang kadang mungkin niat dia bukan nak hina. Niat dia tu, wording tu dia ingatkan okey, tapi rupanya tak okey. Contohlah, tuan-tuan pernah dengar kisah Nabi Ayub? Kan? Kita baca cerita Nabi Ayub dulu, betapa teruknya dia kena sakit, kan? Dengan ulat dan sebagainya, orang lari. Ada ulama kata kisah itu tak betul. Lari daripada sifat khas kepada Nabi, kemuliaan Nabi. Jadi sepanjang kita hidup, waktu kecil sampai besar, kita duk saja cerita tu, adakah kita hina Nabi Ayub? Tak, kita tak tahu, kita tersilap. Jadi maafkan. Kisah, tuan-tuan pernah sebut tak cerita tentang Umar bunuh anak perempuan, tanam hidup-hidup? Pernah dengar tak? Umar tanam hidup-hidup anak perempuan dia. Betul tak betul? Sahih tak sahih? Lalu tengok Umar sebelum daripada masuk Islam, isterinya seorang saja, Zainab tu saja. Kemudian Zainab binti Maz'un. Kemudian dia ada anak perempuan seorang. Anak perempuan dia pula siapa dia? Hafsah dari isteri Nabi. Waktu zaman jahiliyah, anak perempuan mana yang dia bunuh? Lepas pada masuk Islam, barulah dia kahwin 2-3 orang isteri dan ada anak perempuan lain. Tapi cerita zaman jahiliyah. Jadi sebahagian ulama mengatakan walaupun kisah itu dirakamkan dalam banyak kitab, cerita tentang Umar bunuh anak perempuan hidup-hidup, tapi
Ramai ulama menolak sejarah ini. Kalau kita dah tahu benda ni, kan? Dah tahu benda ni, kita nak kata tak benda ini betul kepada Umar? Umar bunuh anak perempuan hidup-hidup. Taklah, sebab kita dah tahu cerita yang benar. Tapi sebelum kita tahu, kita dah katalah Umar ni bunuh anak perempuan hidup-hidup. Tiba-tiba ada ulama datang cakap dekat kita, jangan hina Umar begitu. Kamu telah menghina sahabat Nabi. Saya tak tahu. Saya tak mau hina. Sebab saya tak tahu. Ada beza orang yang betul-betul nak hina dengan ada orang yang tak sengaja kerana tidak tahu. Banyak lagi kisah. Pernah dengar kisah Hasan al-Basri, ulama besar Islam. Dia nak mengorak perempuan, nak kahwin. Ingat tak? Sampai perempuan tu buka mata bagi. Orang kata Hasan al-Basri berkenan dekat seorang perempuan. Perempuan tu wali Allah pula. Perempuan tu pula bila disebut Basri suka tengok mata dia. Mata cantik. Dia pula buat macam cerita Piramli tu, ibu mertua aku, Kasim Selamat, buka mata bagi. Kasim Selamat cucuk je tu. Ni cucuk buka mata bagi. Nak mata, nak ambil mata. Dia tak kena. Kalau kita dengar kisah itu, kita dengar macam seolah-olah cerita yang dahsyat, perjuangan seorang wanita. Tapi bagi sebahagian orang, bukankah itu menghina Hasanul Basri, imam besar? Tentang imam besar. Jadi kita tak niat nak hina. Tariq bin Ziyad, siapa pernah pergi Andalus? Kak pergi Spain, Cordoba, Granada. Pernah dengar ada cerita pidato Tariq bin Ziyad? Tamanna Musa bin Nusair diarahkan pergi ke Jabal Tariq, hari ini namanya Gibraltar. Jabal Tariq jadi Gibraltar. Jarak daripada Morocco lebih kurang berapa kilo sahaja nak pergi ke sempadan itu. Ada satu nama Tarifa, daripada Tarif ibn Malik, nama satu pelabuhan. Ini semua orang Islam yang hebat-hebat masuk ke dalam bumi Spain, sampai ke Sevilla, sampai ke Madrid tak sampai ke Sevilla. Kemudian ada cerita tentang macam mana mereka jalan. Tariq bin Ziyad bawa kapal. Dia kata fi amamikum, di depan kamu adalah pasukan tentera musuh, di belakang kamu adalah di depan kamu syurga, di belakang kamu adalah kapal-kapal kamu, peninggalan-peninggalan kamu. Dia bakap kapal-kapal dia. Pernah dengar cerita? Dia bakap kapal-kapal dia, dia cabar dia punya tentera, jom kita masuk ke Andalus. Kamu tak boleh patah balik dah. Kapal dah terbakar dah. Masuk. Majoriti ahli sejarawan mengatakan bahawa tak betul. Ada sebahagian ulama mengatakan kalau dia bakar kapal itu bukannya membakar semangat jihad, itu tak cerdik. Kamu telah menghina Tariq bin Ziyad. Loh, selama ni saya duk hina Tariq kan? Dah, kita tak hina, tapi sebab salah fakta sebelum-sebelum ini. Jadi sebab itulah ada orang cakap, kita kena tetap yang kamu cakap itu tak betul. Bila kamu cakap Nabi SAW itu pelarian, tak betul. Jangan kamu menghina Nabi. Tapi jangan kita klaim dia secara jazam, secara pasti orang itu menghina Nabi. Kita akidah ahli sunnah dia lebih slow sikit. Dia lebih, bukan slow, maksudnya dalam bab kafirkan orang, fasikkan orang, dia tarik handbrake sedikit. Dia kata kamu cakap tak betul. Baru-baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, ada orang, seorang hamba Allah, dia ni orang yang bahasa mudahnya pondan lah, senang cerita, pondan ni. Jantina pun tidak, saudari pun tidak, saudara pun tidak. Saudarai. Dia buat statement, bila orang semua pakat kecam dia, dia kata, saya ni kalau macam ni lah, baik saya keluar agama. Dia kata tu. Ada orang tanya, Ustaz, apa status perkataan tu? Perkataan tu tak boleh, jatuh akidah. Tetapi dia tak boleh terus kamu kafir, tak boleh. Dia kena tanya dulu, apa maksud? Apa maksud Cik Puan? Cik Puan pula dah. Apa maksud Tuan cakap benda tu? Tahu tak perkataan itu boleh jatuh akidah? Kalau dia kata tak tahu, istighfar, taubat, perkataan itu tak boleh. Tapi kalau dia kata tahu, kenapa cakap benda ini boleh jatuh akidah? Memang saya sendiri nak cakap. Pemerintah boleh menghukum orang itu. Boleh faham tak? Ada beza.
Ada orang Bilal masjid negara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang kat bawah. Aku tak suka dengan azan dia ni. Kita kata, hang hina azan. Hang hina Islam. Tapi, kalau kita tanya dia secara teliti, adakah engkau menghina azan? Dah, aku bukan hina azan. Aku tak puas hati dengan Tok Bilal tu. Azan ya, tapi hutang aku tak bayar. Contohlah Tok Bilal minta maaf Tok Bilal tu. Dah, contoh. Jadi, dia memerlukan pendetilan. Tapi perkataan-perkataan yang menjatuhkan muruah Nabi, kalau boleh kita hindarkan. Wallahu a'lam bishawab. Tuan-tuan boleh faham tak? Saya dah cerita tentang tadi, mungkin istilah itu tak berapa sesuai untuk Nabi SAW. Dan saya dah cerita dah apa sebab Nabi keluar, dan Nabi keluar tu adakah dengan sebab itu semata-mata ataupun tunggu dulu arahan Allah. Maka itulah kesimpulan untuk hari ini. Kalau siapa-siapa ada soalan, insya-Allah. Saya pun takut tersilap sebab saya tengok ada ustaz lepas ni. Ustaz Rizal Ya. Okey, Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi dikebumikan. Kalau tuan-tuan buka banyak kitab, antaranya Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Abdul Bar dalam Tamhid pun sebut Nabi SAW khas. Sahabat Nabi tak tahu nak urus jenazah Nabi. Tak tahu nak urus. Ada perbincangan tentang siapa nak mandi jenazah Nabi. Tak semua nak masuk ni. Ada yang mengatakan hanya 6 orang. Ada yang kata Nabi jenazahnya tak sama macam orang biasa. Kena ada tabir. Dulu ada jenazah, Nabi akan buat statement begini. Bila Nabi dah tak ada, masing-masing sahabat, aku pernah mendengar, duduk belakang tabir ni. Kan kita urus jenazah, kalau boleh kita tutup lah, tak nak ramai-ramai datang. Satgi jadi cacah marba, keluar perkataan yang tak baik. Kemudian datanglah orang kat belakang. Apa ni? Kalau boleh jangan sentuh Nabi. Kalau nak sentuh Nabi kena lapik. Yang tak masuk mandi ni 2-3 hari berbincang. Siapa nak ganti khalifah? Duk bincang ni, nak ganti khalifah. Kalau tak ada pemimpin dalam negara ni bahaya. Kena cepat-cepat take over khalifah cepat. Jadi tertangguh urusan menguruskan jenazah Nabi. Dan jenazah Nabi dalam riwayat menyebut walaupun 3 hari tidak ada bau busuk bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, disebabkan mereka confuse nak mandi. Lepas tu sahabat Nabi orang Ansar kata kami kena lantik jadi khalifah. Sahabat pergi ke sana, ada orang boleh terima dengan kewafatan Nabi, ada orang tak boleh terima. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat. Disebabkan itulah dia terlewat sedikit. Isteri-isteri Nabi duduk dalam rumah, ahlul bait Nabi jaga jenazah Nabi. Dia terlewat sedikit. Dia tak sampai 3 hari, 2 hari lebih kurang sampai malam. Kalau tuan-tuan baca, Nabi orang tak tahu nak kebumi kat mana ni. Liang lahat Madinah ke liang lahat Mekah? Ada beza. Tuan-tuan pergi kubur Kedah, tukang kali kubur korek lahat cara lain. Betul? Mana orang lelaki urus jenazah. Kadang kita pergi kubur bentuk dia lain lah. Dia buat siap-siap lah untuk badan kawan tu sengit. Betul? Lahat. Tetapi negara luar pergi ni Ja'ranah. Kalau meninggal dunia, pernah meninggal tak pernah lah. Ja'ranah, kalau orang meninggal di Arafah. Saya kalau orang meninggal, kalau Baqi' sonok lah. Berjuta orang semayang jenazah. Tapi kalau dia meninggal dekat Arafah contohnya, dia pergi ke Ja'ranah. Kita kalau kita mau tawif, kita akan bawa lah jemaah tu. Suami ke, kalau isteri dia meninggal, suami ikut, anak ikut ke. Tak ramai-ramai, kadang-kadang siapa ikut sempat lah. Habis semayang kita ikut, kita pergi tanah perkuburan. Lahat untuk orang dekat Ja'ranah, dekat Mekah, dia tak kambuh dengan tanah. Dia ada konkrit. Angkat konkrit, masuk jenazah tu. Tutup balik konkrit. Hollow lah tengah-tengah tu. Salah tak salah? Sebab itulah menjadi perselisihan macam mana nak urus jenazah Nabi. Sebab itu jadi lambat. Nak semayang dekat mana? Nabi semayang ada imam tak jenazah Nabi? Siapa imam salat jenazah Nabi? Sepakat para ulama mengatakan salat jenazah untuk Nabi tidak ada imam. Nak ke bumi kat mana? Oh, pening kepala dah. Mekah ke nak ke Madinah? Datanglah hadis
pernah mendengar Nabi menyebut setiap Nabi dikebumikan di mana dia meninggal. Sebab itulah di mana dikebumikan dekat katil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti dia angkat katil Nabi. Kalau kita baca tengok kan, orang pergi museum kan, nampak kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dengan Umar. Kenapa jadi lambat saya nak sebut? Sebab waktu itu perselisihan pandangan bagaimana nak urus jenazah Nabi. Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harum tubuh badan dia. Yang lain kita semua afdal dipercepatkan. Jangan duk perasan Nabi. Afdal kita lah dipercepat. Cepat pun kena tengok keadaan juga. Kadang-kadang ada sebahagian orang dia cepat sampai tahap anak duduk kat gombak, yang meninggal kat Bangi, yang gombak nak main Bangi pun tak ada. Bagi dan lah, takat gombak Bangi okey lah. Kalau dia kata anak ada kat US nak sampai lagi 2 hari, cepatlah. Kena tengok keadaan lah. Jangan kata cepat betul. Isra'u, kena cepat. Orang saleh dia akan menjerit. Orang saleh dia akan menjerit. Isra'u, dia kata cepat masuk aku dalam liang lahat. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau orang tidak saleh, fa in kanat ghaira salihah, orang yang tidak saleh dia akan menjerit, ya wailah, aina yadhhabuna biha. Dia menjerit begitu kuat. Celakalah ahli keluargaku, celakalah orang yang mengusungku. Dia kata celaka yang tolong usung ni. Kemana kamu nak campakkan aku? Dia menjerit begitu kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk mendengar melainkan manusia. Kalau manusia mendengar, la sa'iqal insan, manusia akan jatuh pingsan. Jadi itu itu cerita khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan kalau tuan-tuan saya kalau musim Maulid kadang-kadang kita cerita bab kelahiran. Mungkin tahun ni kita boleh cerita tentang macam mana detik kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kewafatan, kematian. Sebahagian orang, jangan sebut kematian, sebut kewafatan. Tapi hakikatnya mata. Wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli afa immata. Tapi orang Melayu kalau sebut mati itu nampak tak sesuai untuk Nabi. Setuju? Nabi berkata ataupun Nabi bersabda. Sabda. Orang Kedah dia panggil, orang Utara panggil mak ayah, balik rumah orang tua. Ada sebahagian orang, jangan panggil orang tua, panggillah ibu dan ayah. Ada sebahagian orang panggil bini. Ada orang kata, jangan panggil bini, panggillah isteri. Tapi sebahagian orang, okey ikut. Sebab itu istilah-istilah itu perlu sesuai untuk Nabi SAW. Sama. Okey, baik, 1, 2. Baik. Ya. Kering tekak lah. Tengok ayam aku tak dahaga. Saya kakak kuat sikit kak. Orang yang menghina sunnah zindiq. Kalau ikut pemerintah Islam, orang yang menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia boleh jatuh kufur. Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jatuh. Tengok apa yang dia hina. Kena tanya dia. Contoh. Pakai? Okey, alright. Tak boleh. Okey, contoh pakai niqab. Sunnah sebahagian wanita berpegang dengan pandangan muka adalah aurat. Ini sebahagian sunnah. Sebahagian pandangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i, muka tidak aurat contohnya. Tapi ada orang ikut. Dalam hadis ada menceritakan tentang waktu ihram, wanita ini membuka mukanya, tidak boleh menutup mukanya, seolah memberi isyarat isteri-isteri Nabi dan juga wanita zaman terdahulu seolah-olah setiap hari memakai. Bila ihram kena buka, seolah-olah begitu. Tak apalah, khilaf para ulama berkenaan dengan muka aurat ataupun tidak. Tetapi untuk menghina pakaian itu tidak boleh. Untuk kata, kenapalah pakai dulu lagi teruklah bahasa orang dulu lagi, kelembung lah apalah, pakai dulu tudung. Zaman 80-an saya ingat mak saya pun cakap, orang pakai tudung tu, dia rasa tudung pun kena kata macam-macam. Tak boleh lah. Sebab dia satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi termasuklah apa yang diamalkan oleh isteri-isteri Nabi, dia sunnah Nabi. Sebab Nabi redha akan perbuatan tersebut, bermaksud sunnah Nabi lah. Walaupun bukanlah Nabi pakai niqab.
Kan? Nabi tak pakai tudung, tapi isteri-isteri Nabi memakai tudung, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh menghina secara direct. Menghina secara direct perkataan itu, dan kalau dia bagi tahu kat kita perkataan itu, maka kita kena betulkan. Jangan cakap macam tu. Tak baik, ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi tak boleh kita perli-perli. Tak boleh kita lekeh-lekehkan. Orang makan tangan kanan, orang macam-macam sunnah, kecil-kecil ya. Makan tangan kanan sunnah. Sunnah kecil ya. Tapi saya ni tak suka makan tangan kanan. Jangan. Nabi pernah cakap pada seorang sahabat, semoga Allah burukkan tangan kamu sampai bila-bila tidak boleh makan pakai tangan kanan. Dan memang seorang lelaki itu sampai bila-bila pun dia tak boleh makan pakai tangan kanan. Tak suka lain, tak biasa lain. Tak biasa lain. Ada orang memang kecil-kecil, ada orang gila. Tapi dia malu. Kita cakap, kalau boleh cubalah. Boleh. Tapi untuk hina sunnah, jangan sesekali. Jangan kata hina. Apa saja penghinaan kepada agama, dia satu yang merobek hati dan perasaan Rasulullah, maka kita tak setuju. Okey? Kita sensitif. Sebab itu ada bab orang hina Nabi. Ada bab. Ada sahabat Nabi yang pernah membunuh orang yang hina Nabi. Ada bab. Panjanglah cerita tu. Hari lain lah kita cerita. Sampai orang bunuh orang hina Nabi. Ada. Nabi marah tak marah. Ada sebahagian menyebut Nabi pun biarkan. Ada riwayat. Tak apalah. Ada perbincangan ulama tentang perkara tersebut. Allahu'alam sa'ab. Saya rasa cukup kot. Sampai fikir berapa saya? 10.30 ke 11? 10.30 kan? Ada ustaz lain yang masuk kan? Ya. Okey. Ada apa-apa lagi? InsyaAllah. Tak ada apa, okey lah tu. Pandai dah belakang. Keluar pelan-pelan lah daripada dewan. Jangan pelarian. InsyaAllah kita faham isu. Kita jadi orang yang mengaji. Kalau orang cakap, kita pun ada boleh faham isu yang berlaku. InsyaAllah semoga Allah pandukan kita dengan ilmu yang benar, ilmu yang tepat. Dan benda ini perlu dibetulkan. Asatizah kena betulkan. Kalau orang cakap tak betul, betulkanlah. Takut orang tu anggap benda tu okey. Orang ingat selama ini sebut pelarian tu okey. Sebenarnya tak okey. Kita kena betulkan. Tapi dalam masa yang sama, untuk hukum dia ini hina Nabi begitu teruk, saya rasa saya tak setuju sikit lah. Kurang sikit. Mungkin dia tersilap dalam menggunakan perkataannya. Allahu a'lam bissawab. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Hakikatnya dua-dua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallah. Semoga pegang tangan macam doa saya betul. Auzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.